Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membincangkan ataupun membentangkan final year project kami. Jadi kami memilih haircut website dan kedai yang kami pilih adalah Azmi Barbershop yang terletak di Muazzam Syarifah. Seterusnya saya memperkenalkan ahli kumpulan dan supervisor kami. Supervisor kami Rosilawati binti Muhammad. Dan ahli kumpulan yang pertama adalah saya, Muhammad Iqbal bin Muhammad Azhar. Ahli kumpulan yang kedua Amir Aimin bin Rosmini. Dan ahli kumpulan yang terakhir iaitu Muhammad Aiman Nabil bin Azman. Jadi untuk pembentangan kali ini kami dah ada sediakan konten. Terdapat 6 konten iaitu objektif, scope, originality, problem statement, testing dan penghargaan yang terakhir sekali. Jadi kita teruskan yang pertama, objektif. Kesemua objektif yang kami lampikan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Alhamdulillah, projek kami berjalan dengan lancar. Antara objektif yang kami lampikan adalah untuk menjimatkan masa customer untuk memotong rambut. Maknanya di sini customer tidak perlu keluar rumah dan menunggu masa yang lama untuk turn dia untuk memotong rambut. Customer just booking di dalam website dan terus datang pada masa yang ditetapkan. So seterusnya website kami juga turut menolong industri haircut supaya terus kekal dan beroperasi semasa endemik ini. Seperti yang kita tahu, sebelum endemik, negara kita isytihar pandemik. Jadi pada waktu itu orang ramai tidak boleh keluar sesuka hati tanpa tujuan. Dengan wujudnya website kami ini, kami secara tidak langsung dapat menolong industri haircut terus kekal kerana terdapat ramai permintaan dari orang ramai untuk memotong rambut. Kami juga peka dengan keadaan di sekeliling. Jadi objektif terakhir adalah untuk memastikan keselamatan orang dan meminimumkan penyebaran virus. Jadi seperti yang kita tahu, COVID-19 masih belum reda di negara kita. Jadi untuk keselamatan semua orang dan meminimumkan penyebaran virus, booking website adalah solusi yang terbaik. Seterusnya, skop. Sistem kami terbahagi kepada 2 skop, iaitu system scope dan user scope. Untuk system scope, kita akan buat website seperti yang saya kata tadi. So pertama, user tu mesti ada internet untuk dia buka website tersebut, website kami ni. Yang kedua, website ni akan running on mobile and desktop. Maknanya user boleh buka website ni dekat desktop ataupun dekat laptop ataupun dekat mobile. User tu hanya perlu browser je. Dan yang terakhir, this website will be user friendly and easy to use for the new user. Maknanya gambar dan ayat yang digunakan senang untuk user fahami, tidak kira umur. Dan untuk user scope pula terbagi pada 2, iaitu yang pertama, the owner of the barbershop adalah owner untuk yang barbershop tu sendiri. Dan yang kedua adalah the customer who would like to get the haircut. Maknanya customer lah yang nak guna haircut, yang nak guna website kami untuk booking haircut ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama penuh saya Amir Aimin bin Rosmini. Nombor pendaftaran 19DT19F1113. Hari ini saya akan menerangkan untuk bahagian originality, problem statement dan juga gambar discussion. Saya akan mulakan dengan originality dulu. Untuk originality, idea asal untuk projek kami ni, kami dapat menerusi media sosial dan juga situasi semasa. Untuk sebelum ni, untuk sedia maklum, industri gunting rambut iaitu barbershop dan juga yang lain-lain telah dipaksa tutup oleh kerajaan atas faktor keselamatan. So melalui perbincangan virtual bersama ahli rakan kumpulan saya, kami bersepakat untuk meneruskan
projek ni dengan mencipta satu website untuk barbershop. Seperti yang sedia maklum dan yang kita tahu sendiri, belum cukup dengan virus COVID-19 ini, telah timbul satu virus baru, dan tu membuatkan kami terpaksa memilih satu kedai saja untuk dimasukkan dalam website ni lah, untuk atas faktor keselamatan diri dan juga orang-orang sekeliling. So tu bahagian originality. Saya akan teruskan dengan bahagian problem statement. Untuk problem statement, kami melakukan tinjauan dan juga menanyakan sendiri kepada barber tu apakah masalah yang terbesar yang mereka hadapi setelah kerajaan telah mengumumkan boleh buka kedai ni balik. So antara 3 problem statement yang sangat banyak yang kita dengar adalah yang pertama, customer terpaksa untuk menunggu giliran yang sangat lama untuk menggunting rambut. So di situ telah mewujudkan satu situasi yang kurang menyenangkan lah kepada untuk customer tu sendiri, sebab diorang terpaksa tunggu giliran yang sangat dan menghabiskan masa yang sangat-sangat lama hanya untuk mendapatkan gunting rambut saja. So untuk yang kedua, untuk owner tu sendiri, owner kedai tak dapat nak cover kos sewa kedai, untuk bayar gaji pekerja dan lain-lain. Dan faktor ni juga sebab mereka tak dapat nak, dan selain tu faktor yang mereka tak dapat nak dapat commission disebabkan tak ada customer tu datang lah. Sebab yang PAS punya kerajaan yang umumkan untuk PKP tu, so bila dah buka kedai balik, ada yang tak boleh nak cover, tak boleh nak bayar. So untuk yang, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, keselamatan semua orang akan terjejas lah, disebabkan terlalu ramai beratur tunggu giliran untuk dapatkan gunting rambut. So ni akan cause virus, untuk virus tu lebih merebak lah, disebabkan tak ada penjarakan sosial, terpaksa tunggu giliran lama dan dengan ramai kat situ kan. So virus akan mudah merebak lah. So ni adalah problem statement yang kami dapat, yang kami tuliskan. So seterusnya kita pergi ke next tu, untuk gambar discussion. So ni adalah gambar discussion kami dan juga barber tu sendiri. Antara yang kami bincangkan bersama barber adalah kami tunjuk website yang telah siap tu. So dan seterusnya terangkan satu-satu fungsi untuk barber, seperti untuk login admin, untuk mereka login admin, dan setelah mereka ambil website ni lah, ambil alih website ni, mereka perlu login admin. So boleh tukar data dalam tu, iaitu gunting rambut, harga, style, gambar-gambar ke dalam tu, dan seterusnya ajar mereka cara untuk set book appointment, dan juga macam mana nak tengok data-data orang yang telah book appointment, nak delete data tu dan lain-lain lah. So itu sahaja untuk bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Habib Azman. Nombor pendaftaran 19DT 19F1121. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pengujian, iaitu testing. Okay, first sekali saya akan terangkan user interface, iaitu antarmuka website ini. Okay, first sekali atas sekali kita akan nampak iaitu header, di mana header ni kami akan memaparkan waktu operasi barbershop tersebut dan nombor telefon. Dan di kanan header tersebut ada juga 3 button yang dilinkkan kepada media sosial barbershop tersebut. Sebagai contoh, ini adalah Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Dan di bawah header tersebut ada satu navigation bar, di mana navigation bar ni ada button-button yang dilinkkan kepada page-page yang terdapat di website tersebut. Dan di bawah sekali kita ada header, kita ada footer, di mana footer tersebut kami meletakkan alamat, nombor telefon dan juga email. Sebagai contoh, bila kita tekan kepada alamat barbershop ni, kita akan dilinkkan kepada map location
barbershop tersebut. Dan di bawah sekali yang terdapat di footer ini adalah button-button media sosial juga, sama seperti yang ada di header tersebut. Sebagai contoh, ini adalah Facebook. Button ini berfungsi. Seterusnya saya akan menunjukkan semua page-page yang ada di website tersebut. Sebagai contoh, ini adalah page utama, iaitu home page. Terdapat dua button, make appointment untuk customer site dan admin untuk barber site. Dan seterusnya adalah page about. Page about ini kami menerangkan tentang barbershop tersebut. Sebagai contoh adalah 6 years experience. Dan di bawah tersebut ada satu button, Our Barber, yang dilinkkan kepada page barber. Seterusnya adalah page service and price. Di sini kami akan melampirkan gambar jenis-jenis servis yang ada dan juga harga. Sebagai contoh, di sini kita ada adult haircut, kids haircut, shave, bird shave, hair wash and treatment, dan juga harga-harga setiap servis tersebut. Seterusnya adalah page barber. Page barber ini kami memaparkan gambar dan juga nama barber tersebut supaya customer tu tahu siapa barber di kedai tersebut. Jadi mereka boleh kenal lah siapa barber-barber mereka yang akan menggunting rambut mereka. Dan seterusnya adalah gallery page. Di gallery page ni kami akan memaparkan semua gambar-gambar yang berkaitan dengan barbershop tersebut. Ini adalah sebagai tatapan kepada customer untuk mereka lebih yakin untuk potong rambut di barbershop tersebut. Dan page terakhir adalah antara page yang penting di website ini, iaitu page appointment. Di sini kami ada meletakkan satu form, di mana form ini adalah bertujuan untuk membuat appointment ataupun booking di rambut. Jadi customer boleh mengisi semua detail dan tekan make appointment untuk membuat appointment. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana kronologi ataupun cara-cara dari segi side untuk customer untuk membuat appointment. First sekali, mereka akan berada di home page dan akan tekan button make an appointment, dan button ini akan dilinkkan kepada page appointment, dan customer perlu mengisi detail-detail mereka. Sebagai contoh, isi nama, email, nombor phone, tarikh dan juga masa. Kemudian tekan make appointment untuk buat appointment. Dari sini akan keluar satu notification di mana thank you for make an appointment. Di sini maknanya data-data tadi ataupun detail tadi telah dimasukkan kepada database yang telah kami buat. Ini adalah database tersebut. Ini adalah data detail yang telah diisikan baru sekejap tadi. Ini barbershop. Kemudian dari segi untuk barbershop site pula, kita boleh ambil ke admin. Di sini adalah page untuk barbershop tersebut. Tengok semua appointment yang telah dibuat oleh customer mereka. Jadi barbershop perlu mengisikan username dan password, kerana page ini hanya barbershop saja yang boleh masuk. Dia telah mengisikan semua detail page ini dan boleh tekan login, dan login successful. Dan di sini kita boleh tengok ke semua detail-detail ataupun data-data yang customer masukkan tadi. Jadi apabila selesai gunting rambut, barber boleh delete ataupun done lah untuk customer yang telah selesai. Bagi contoh, jadi data tadi yang telah ditekan buttonnya telah hilang, telah dipadam dari database. Akhir sekali, penghargaan. Bersyukur kepada Allah SWT dan juga dengan besar hati kami ingin mengucapkan terima kasih kepada supervisor kami, iaitu Puan Rosilawati binti Muhammad, kerana telah banyak membimbing kami ketika proses pembangunan projek kami ini. Seterusnya,
kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu kami yang tidak henti mendoakan kejayaan anaknya ini. Tidak lupa juga kepada ahli kumpulan yang memberi komitmen dan rakan-rakan yang sentiasa menolong dan memberi kata-kata semangat. Sudah sampai ke hujungnya dan akhir kata dari kami, bersalam tangan tanda kasih. Sekian, terima kasih.